apa efek dia kepada pengguna. Dia tak ada cop halal kan? Ha? Halal? Halal untuk makanan sahaja ini. Perkara yang tidak beretika lah. Kecoh baru-baru ini dikatakan hampir 120 penapis air diragui status halalnya. Hasil kajian dari seorang pensyarah kanan di Universiti Sains Islam Malaysia mendapat perhatian ramai, mendakwa kononnya tulang haiwan dijadikan bahan penapis. Bagaimana pula dengan respon pengguna? Kami mendekati pihak yang terlibat untuk membongkar isu ini. Laporan yang dikeluarkan hasil kajian Universiti Sains Islam Malaysia USIM telah mengejutkan ramai pihak apabila mendakwa 120 jenis penapis air yang berada di pasaran diragui status halalnya berikutan penggunaan tulang haiwan yang tidak diketahui. Rasanya mungkin sukar untuk dibezakan dengan setiap produk penapis yang ada di pasaran kini. Tetapi apa yang membezakan mereka? Adakah setiap penggunaan filter datang dari sumber yang halal? Tim Suara Konsumer akan merungkai isu ini dengan lebih mendalam. Tim Suara Konsumer ke sebuah premis menjual penapis air bagi mendapatkan reaksi peniaga berkenaan pengetahuan mereka terhadap sumber penapis yang digunakan. So I want to know what carbon that they use in this one. I don't think I know. Dia tak ada cop halal kan? Ha? Halal? Halal untuk makanan sahaja ini. Dia punya filter tu. Filter apa dia guna? Yang tu you tak tahu kan? Tinjauan kami mendapati kebanyakan penjual di sini tidak dapat menerangkan kami tentang sumber filter yang digunakan di setiap penapis air yang dijual di sini. Malah mereka seolah-olah tidak mengambil pusing tentang perkara ini. Reaksi orang ramai berkenaan dengan isu ini juga rata-rata menyatakan bahawa penjual sepatutnya lebih peka mengenai produk yang dipasarkan. Sepatutnya apa yang ada di pasaran adalah apa yang telah dibenarkan untuk digunakan oleh para pengguna. Tapi sekiranya berlaku perkara-perkara yang dia jual tanpa memberi tahu ataupun menerangkan informasi lebih jelas tentang isu halal ataupun tidak halal, dia adalah satu perkara yang tidak beretika lah. Untuk pembuatan tu, dia orang kena lagi alert dan lagi aware dengan daripada permulaan untuk membuat penapis menggunakan tulang dan apa efek dia kepada pengguna. Kami turut mendapatkan pandangan dan penjelasan daripada pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM, Dr. Muhammad Mahyidin Muhammad Saleh, mengenai hasil kajian penapis air yang dijalankan sejak tahun 2006. Tulang babi ni ataupun tulang khinzir dia paling murah di pasaran. Boleh dapat dalam 1 kilo RM6.80. Berbanding dengan sumber yang lain seperti cengkerang laut. Cengkerang laut 1 kilo sekitar RM68 hingga RM72. Pengguna tidak sedar bahawa digunakan kerana dia tersembunyi dalam cartridge ataupun filter air. Secara luarannya, ternyata sangat sukar untuk membezakan sama ada sesuatu penapis air itu menggunakan tulang haiwan ataupun tidak. Bahan yang digunakan untuk jadikan karbon ataupun bioseramik ni, dia sebenarnya bukan dalam bentuk tulang yang asal, tetapi telah pun diproses dan telah pun dibakar dan dilumatkan. Warnanya warna hitam, tidak berbau. Berdasarkan kajian, kebanyakan bahan penapis air di Malaysia telah diimport dari negara China dan Taiwan. Secara tidak langsung terdapat kebarangkalian tinggi bahan yang diambil adalah daripada sumber haram atau syubhah. Tulang babi memang disepakati haram lah. Tulang lembu yang tidak disembelih juga termasuk dalam kategori najis. Jadi maksudnya kalau kita memproses atau menghasilkan filter daripada tulang, kedua-dua tulang ini, tulang babi dan juga tulang lembu tapi tidak disembelih secara syarak, maka hukumnya masih lagi dalam hukum yang tidak dibenarkan, hukum haram. Kami turut berjumpa dengan seorang pengurus cawangan sebuah syarikat jualan penapis air yang menggunakan tumbuh-tumbuhan dan hasil laut sebagai gantian sumber penapis. Kita menggunakan tempurung kelapa dengan buluh sebagai bahan untuk jadikan karbon tu lah. Okey, macam ni contohnya yang macam hitam ni lah. Hitam ni yang kita namakan karbon. Karbon ini yang menentukan sama ada dia adalah halal atau tidak. Ini yang kita gunakan, yang saya sebut tadi, kita gunakan buluh dan juga tempurung kelapa kan. Kemudian yang macam biji-biji ni ini adalah berbola mineral. Syarikat ini juga menggunakan alternatif lain bagi membekalkan kalsium kolagen yang tinggi kepada pengguna. Kita dapatkan kalsium kolagen daripada sisik ikan tilapia. Sisik ikan tilapia ni kita buat kerjasama dengan UPSI. Daripada sisik ikan tilapia tu dia menghasilkan berbola kalsium. Pengasas produk ini juga menitik beratkan tentang kualiti air yang ditapis
supaya setiap penggunanya mendapat manfaat. Beza kenapa daripada guna tulang haiwan dengan gunakan buluh ni. Satu, halal ni kita tak perlu ragu lagi. Kemudian kita punya filter ni daripada bahan yang kita gunakan tu, kita jadikan dia nanofilter. Jadi nanofilter ni air yang ditapis tu lebih halus dan juga lebih bersih. Kemudian bahan ni karbon dia lebih kualiti daripada menggunakan tulang haiwan. Isu penapis air tidak halal melalui hasil kajian USIM ini turut menarik perhatian Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan. Kita nak cadangkanlah, tapi kita nak nasihatkan pengguna nak beli ni kena tengok betul-betul. Pasal kalau terbeli penapis air yang aktif karbon dia datang daripada sumber tulang yang tak tahu daripada mana, maknanya kita terpaliklah juga. Jadi kita kena mencari dan benda yang kita perlu buat adalah untuk meminta syarikat pembekal itu menunjukkan sijil dia. Orang ramai turut dinasihat agar melakukan kaji selidik mengenai kesahihan sijil halal yang dipamerkan. Sijil halal ni pun kena tengok juga. Halal Afrika ke, halal mana ke. Jadi kita pun kena tak faham. Tapi kadang-kadang halal Afrika ni pun tak wujud. Jadi kena tengok. Tengok kat website JAKIM ke, ada ke tak ada, tersenarai. Kajian yang dibentangkan pihak USIM mengenai sumber penapis air yang diragui secara tidak langsung membuka mata pengguna untuk lebih peka dalam pemilihan sesuatu produk penapis air di pasaran.